Dalam episod yang lepas, saya membawa kisah memasak ayam Turki. Setelah menjamu selera, saya meneruskan perjalanan ke Bandar Safranbolu. Sebenarnya, nama bandar ini mengambil sempena rempah termahal di dunia, iaitu saffron yang berasal dari bahasa Arab Za'faran. Safranbolu sebenarnya bermaksud kota saffron. Inilah gambaran sebuah bandar zaman pertengahan yang dibangunkan di awal-awal penubuhan Kerajaan Osmania. Di zaman pertengahan, bandar ini menjadi antara pembekal terkemuka saffron ke Eropah. Dan bandar ini juga pusat perhentian laluan rempah utama menghubungkan Eropah dengan Laut Hitam. Atas pertimbangan keselamatan, pusat bandar ini dibina di keliling bukit dan untuk memasukinya, pedagang atau pengembara perlu menuruni jalan ke bawah. Waktu dulu pun, jalan dibina kukuh dan lebarnya cukup-cukup untuk kereta kuda dan karavan berselisih. Tetapi, ada pendorong lain yang menarik pengunjung ke sini. Sebabnya, ada sajian saffron yang cukup ternama tercipta di bandar ini yang berasaskan sajian manis pencuci mulut atau dessert. Sebenarnya, perkembangan industri gula terasas dalam zaman peradaban Islam di zaman pertengahanlah yang mencetuskan sajian pencuci mulut atau dessert yang kita kenali hari ini. Tetapi waktu itu, harga gula semahal harga bunga cengkeh, RM400 sekilo. Bayangkan! Itulah sebabnya kedai seumpama ini dianggap eksklusif di zaman pertengahan yang hanya mampu dinikmati oleh golongan kaya raya. Shakerji. Menarik tu. Jom kita tengok. Kedai manisan yang tipikal di Turki ini menjual pelbagai jenis manisan dari madu, kandi, halwa hinggalah ke gula-gula. Dan di bahagian ini menjual produk utama sajian yang dikatakan antara hidangan dessert berempah yang paling istimewa, lokum. Lokum hanya diperkenalkan di Eropah dalam abad ke-19 dengan nama Turkish Delight dan asalnya ia menjadi hidangan golongan elit, bukannya orang kebiasaan. Inilah dia Turkish Delight ataupun orang-orang tempatan ni dia panggil lokum. Harganya yang mahal turut dipengaruhi oleh penggunaan bahan berempah termahal di dunia, saffron. Tambah nilai yang lain ialah memasukkan ke kacang seperti pistachio, hazelnut, walnut dan badam. Sebenarnya, lokum bermaksud mulut yang penuh. Lokum adalah pembaharuan dari sajian halwa yang tercipta di Timur Tengah. Yang ni ada hazelnut lagi. Oh, tu dia. Nampak tu hazelnut kat situ. Safranbolu saffron. Ia lebih menyerlah hari ini setelah sajian ini menjadi sebahagian dari kisah dalam filem The Chronicle of Narnia. Very nice, very nice. Where do you make it? At the back. Can I have a look? Thank you. I go now. Thank you. Kesedapannya mendorong saya untuk melihat sendiri cara pembuatannya. Fasa pertama pembuatannya nampak moden, tapi sebenarnya hanya di bahagian ini saja menggunakan alat elektronik untuk mengadun bahan. Inilah sebahagian daripada proses untuk membuat Turkish Delight ni. Bukan mudah proses ni.
banyak melalui beberapa proses yang tertentu. Mari sini. Check it out. Yang ini. Peringkat pertama, air dipanaskan dahulu dalam suhu 125 darjah Celsius. Kemudian dimasukkan bahan pertama, tepung jagung yang akan membentuk kekenyalan kepada lokum. Gabungan tepung jagung dan air akan menjadikan adunan berjeli. Setelah itu, dimasukkan seguni gula. Gula adalah campuran utama, berperanan mengelak jeli dari mudah rosak dan memanjangkan jangka hayat sajian, di samping mengekalkan rasa, aroma, warna dan struktur sajian. Bahan paling penting, cream of tartar yang masih menggunakan kaedah lama, timbangan tahil, supaya sukatannya menepati dengan tradisi asal penyediaannya. Cream of tartar penting untuk menghalang pembentukan gula menjadi kristal selepas proses pencairan. Dalam kata lain, mengelak jeli menjadi hablur gula berketul-ketul di sana sini. Ia dibiarkan diadun di dalam mesin selama 2 jam. Tengoklah perubahan dalam adunan ini. Berubah menjadi jeli apabila diuli dalam tempoh yang lama. Fasa paling mahal ialah memasukkan air safron. Mahal tak mahal, 1 kilogram safron hari ini berharga RM7,000. Kalau di zaman pertengahan, lagilah mahal, menyamai harga emas. Setelah itu, barulah dimasukkan campuran telur putih yang dipukul dengan gula atau dikenali sebagai meringue. Dahulu, kerja-kerja mengadun bahan lokum memerlukan petugas yang ramai dan memerlukan kerja-kerja mengacau tanpa henti sehari semalam, lebih lama dari mengacau dodol atau halwa. Peringkat mengadun bahan-bahan ini tidak bergantung penuh kepada mesin. Sebaliknya, petugas mahir perlu memantau dan mengacau sebatian supaya tekstur dan adunannya menepati dengan resipi Turkish Delight yang asal. Hanya pakar sahaja dapat menilai kepekatan yang sesuai untuk proses seterusnya. Setelah jeli terbentuk, dimasukkan pula ke kacang. Kali ini, mereka memasukkan kacang pistachio. Peringkat ini memerlukan keringat yang kuat kerana bahan menjadi semakin liat dan amat berat untuk dikacau. Proses menggaul telah selesai. Peringkat seterusnya dituang di atas acuan kayu yang dilapik dengan kertas minyak. Takungan ini dapat menampung 25 acuan sekali jalan. Satu acuan memuatkan 5 kilo lokum. Bahan campuran lokum ini perlu diratakan terlebih dahulu untuk membentuk kepingan yang sekata. Ia perlu diratakan dalam ketebalan 5 cm. Campuran di peringkat ini menghilangkan warna kekuningan dan bertukar menjadi keputih-putihan. Setelah diratakan, ia akan dibawa untuk disejukkan selama 24 jam dalam suhu bilik. Penantian ini perlu untuk menghasilkan jeli yang berkualiti. Inilah salah satu hasil lokum yang terbentuk selepas disimpan sehari semalam. Kepingan lokum akan disusun sepanjang meja ini untuk peringkat seterusnya.
Di peringkat ini, tiada peralatan moden dapat membantu. Ia memerlukan kemahiran manusia untuk menghasilkan produk eksklusif yang pernah menjadi sajian istimewa di Istana Osmaniyah di zaman pertengahan. Berbanding kandi, bahan luarnya dibaluti gula halus, tetapi yang ini dibaluti dengan serbuk kelapa kering. Kepengan lokum ini diterbalikkan terlebih dahulu bagi mengeluarkan lapisan kertas tadi. Inilah sebenarnya tujuan diletakkan kertas minyak di dalam acuan jeli supaya mudah dikeluarkan dan tidak melekit di papan acuan tadi. Untuk memudahkan kertas ditanggalkan, ia dibasahkan dahulu dengan air. Kemudian barulah mudah dicarik keluar. Itu belum dianggap istimewa lagi. Turkish Delight akan ditambah nilai lagi dengan tambahan kacang badam di atasnya. Tengoklah cara mengatur kekacang ini dalam barisan yang lurus dan selari, tanpa bergantung kepada apa-apa peralatan sekalipun. Semuanya dirembang dengan mata saja, lurus jadinya. Peringkat pertama disusun secara rambang. Kemudian, ia diperkemaskan di peringkat seterusnya. Kekacang disusun rapat sebaik mungkin dalam barisan yang tersedia. Cara susunan ini ada tujuannya. Setelah kekacang tersusun rapi, mereka menggulung lokum menutupi barisan kekacang. Setelah itu, barulah digunting bahagian-bahagian lokum berpandukan barisan-barisan kekacang ini. Proses berulang sehingga selesai. Setiap peringkat, serbuk kelapa kering dilumurkan ke semua bahagian lokum. Serbuk kelapa kering yang bersifat berminyak digunakan dengan banyak, bukan saja mengelakkan jeli dari melekat di permukaan, malah ia menjadi perisa tambahan, menghasilkan rasa lemak-lemak manis dan gebu di sekeliling sajian ini. Setelah itu, digunting pula menjadi bahagian-bahagian kecil dalam ukuran yang sama. Memang terpegun saya melihat kemahiran mereka ni. Inilah proses saban hari yang berlangsung di kedai milik Imran di bandar Safran Bolu ini, menghasilkan Turkish Delight, antara yang terbaik di Turki menggunakan saffron, rempah termahal di dunia. Setelah merasainya di luar tadi, dah tak sabar pula nak merasa untuk kali kedua. Yang ini lagilah, terus dari dapur. Thank you. Nah, lihat ni. Dah dapat Turkish Delight yang ada buah badam lagi tu. Rasa dia kalau nak tahu, macam ni. Kekenyalan Turkish Delight tradisional Osmaniyah ini larut di dalam mulut tanpa perlu kunyahan yang kuat. Sedap. Cukup manis. Sedapnya memang lain dari yang lain. Sangat berbeza dengan kandi atau halwa moden, menjadikannya sajian yang sungguh eksklusif, tiada tandingan. Penjelajahan di Safran Bolu